Kalau korang penonton Tegar and Gear, korang mesti tahu ataupun ingat lagi video episod pertama and Gear, iaitu Honda BR-V tahun 2017 kalau tak silap. Nanti editor letak kat sini kot kalau korang nak tengok. Tapi hari ni kita bersama lagi dengan Honda BR-V. Sekarang dah ada facelift sikit, lebih baru sikit. Tapi BR-V dia walaupun antara model yang paling berusia dalam segmen dia sekarang kat Malaysia, macam Avanza pun berusia juga. Avanza pun ada facelift, tapi ada model-model serba baru yang dah datang selepas BR-V ni. Contoh macam Pro 2 Arus dengan kembar dia Toyota Rush. Lepas tu itulah Mitsubishi Xpander kan. Tapi BR-V ni saya tak tahulah kalau bagi korang, tapi bagi saya masih lagi tetap nampak banyak atas jalan. Memang lagi lama, tapi model facelift pun kalau perasan tetap banyak atas jalan juga. Walaupun baru keluar, masih lagi jadi pilihan. Jadi kenapa walaupun model ni dah bukan paling baru, masih jadi pilihan tu kenapa, kita akan tengok nanti. Dan untuk facelift kali ni, sekarang bulan Mei 2022, harga dia bermula sekitar RM90,000. Tapi untuk ni kita variant V yang paling tinggi. Ada dua variant je lah. V yang lebih tinggi ni RM93,000. Color pun untuk facelift, color pun baru, yang ni Marine Pearl. Sebab saya teringat dengan color Skyline Midnight Purple. Yang ni colour ni pun bagi saya agak lain dan unik juga. Sebab biasa kita nampak BR-V warna-warna macam silver, putih, hitam kan. Warna-warna kegemaran kaki tangan kerajaan orang kata. Tapi warna ni nampak lebih unik dan dia ada juga colour-colour lain macam Passion Red Pearl yang ada pada CR-V dan juga Honda City. Kita tengok sikit lah luaran dia, apa yang baru pada facelift ni. Untuk bahagian depan, baru dia lampu masih lagi halogen macam sebelum ni, halogen projector. Akhirnya ada DRL LED. Sebabnya mungkin ramai peminat lagi suka ada DRL. Dia dah letak DRL LED kat sini. Lepas tu dia punya sini pun dah lebih banyak chrome sikit dan sikit je lah. Lepas tu bumper dia pun dia dah di design semula. Tapi dia punya fog light pun masih lagi halogen. Tu je lah kalau benda tu penting untuk korang. Sebab ada model-model yang lebih baru tu dah dapat semua LED kan. Tapi ni projector okey lagi lah. Okay, lepas tu dia punya rim pun rekaan baru, sama lagi 16 inci. Tapi rim ni walaupun bagi saya rim lama tu macam lagi lawa sikit, nampak lagi agresif. Tapi rim ni dia lagi nampak dia punya rim size tu macam lagi besar. Yang lama tu tak nampak sangat dia punya size 16 inci tu. Lepas tu ada sikit lagi lah ni, ada chrome-chrome sikit. Lepas tu kita tengok belakang, apa yang baru lah. Kat belakang pun tak banyak sangat, cuma ada update sikit. Kalau dulu ada antena jenis yang terjojol tu, sekarang ni shark fin. Nampak lebih aerodynamic sikit lah. Boot space dia dengan 3 row yang masih naikkan lagi ni, agak besar juga kat sini, lebih kurang 223 liter. Tapi kalau yang third row seat ni, kalau korang baringkan lipat lagi ke depan tu, dapat lebih daripada 500 liter. Tapi itulah overall Honda BR-V ni, dia cakap selain daripada gaya dia, dia kata dia punya kabin dan juga tempat duduk belakang tu paling luas dalam segmen dia. Dan saya pun setuju, kebanyakan orang yang beli Honda BR-V ni, dia suka dia punya design dia lah. BR-V ni design dia nampak tak terlalu SUV ataupun MPV. Walaupun pengeluar kata ni crossover, bagi saya ni lebih kepada MPV lah. Lepas tu kita tengok dalam pula keluasan dia macam mana. Spek dah hilang. Dalam gelap kita cabut spek. Pintu bukaan dia ni agak okey. Dia taklah luas sangat tapi okey, cukup untuk senang kita keluar masuk. Dalam dia semua, depan belakang semua 3 baris, seat baru, balutan kulit dia barulah dengan leather ni. Lepas tu dekat tengah tu ada macam merah-merah sikit dengan jahitan merah. Adalah nampak sporty sikit. Untuk seat barisan kedua ni, dia ada feature dia one touch. Maksudnya lebih kurang satu ni je lah, mudah lah nak lipat dia. Macam ni je. Dan ada spring, dia terus senang terangkat. Dan untuk BR-V ni, dia kata tempat duduk baris ketiga paling luas dalam kelas dia. Yalah, kita tak boleh nak ukur betul-betul, nak kata dia punya claim tu betul. Tapi setakat yang saya duduk ni, sebab kita tak ada model lain yang sekali untuk hari ni, tapi yang setakat saya duduk ni agak okey, tak terlampau mencangkung sangat. Dan dia punya penyandar ni kalau kedepankan sikit, masih lagi ada hampir sejengkal daripada lutut. Tapi kalau yang ni dia sandar ke belakang sikit, memang nak kena lutut lah. Dan saya pun tak ada tinggi sangat, bukan 5 kaki lebih je. Kalau tinggi sikit pada saya ni, mungkin struggle sikit lah untuk turn ketiga ni. Lepas tu yang risau, aircon belakang ada, dia tak dekat atas kepala yang penumpang barisan kedua. Aircon dia jenis itulah, ada boleh adjust speed. Tu je lah kot. Jom drive.
Jadi kelebihan Honda BR-V ni, okey, walaupun dia dikatakan saiz ataupun ruang dalaman dia paling luas dalam dia punya kelas dia, dalam segmen dia, tapi kita bawa BR-V ni disebabkan dia tak pakai chassis leather frame macam Arus contohnya. Dia masih lagi pakai monocoque macam kereta-kereta penumpang sedan contoh macam Honda City dan juga Honda Jazz. Tak silap saya, platform asal dia tu, chassis tu yang sama, tapi disebabkan dia pakai monocoque, bawa BR-V ni dia tak terlalu rasa macam bawa SUV ataupun MPV sangat. Sebab yelah, walaupun setengah orang dia, bukan setengah orang lah, ramai orang suka SUV, kononnya duduk tinggi lah, follow trend lah, nampak gaya rugged dan nampak aktif lah kan. Tapi bila bab driving sebenarnya, bila bawa SUV ni setengah orang bukanlah gayat, tapi bila corner tu kita rasa sangat yang dia tu tinggi. Lepas tu engine memang dia pakai engine yang memang dah terbukti lah, bukan teknologi yang terlalu baru ataupun terlalu pelik sangat. Engine biasa 1.5 i VTEC, power pun okey-okey, 120 PS, 145 Newton meter top. Memang satu angka yang cukup sihat, angka yang baik lah untuk engine ni. Kereta ni terus terang saya cakap tak terlalu rasa underpowered sangat. Saya terus terang saya cakap, kalau Arus tu ada sikit rasa underpowered. BR-V ni body dia ringan. Bila monocoque dia overall berat dia tu lagi ringan daripada kereta-kereta yang pakai leather frame. Jadinya walaupun power tak begitu banyak, tetap cukup. Lepas tu CVT pula. Ya betul, walaupun korang komplain lah CVT macam mana pun, kononnya tak ada feel lah, meraung lah, tapi CVT Honda ni boleh dikatakan sebenarnya antara yang terbaik juga dalam segmen dia. Sebenarnya CVT lah yang lagi perlu untuk kereta family macam ni, yang ada masa korang akan bawa sampai 7 orang kan, 7 seater dengan bawa muatan barang-barang lagi. Lepas tu engine pula 1.5 yang biasa-biasa. CVT ni yang penting sebenarnya, sebab CVT kelebihan dia, walaupun mungkin rasa tak natural sangat macam 4-speed auto, tapi CVT dia akan bagi power yang paling sesuai. Jadi dia ada sport mode, macam sport mode lah kan. Bawah pada D ni ada S, tapi sport mode ni dia bukan sport mode semua benda, contoh engine response ataupun dengan suspension keras ke apa, tak ada lah. Dia sport mode untuk tuning dia punya gearbox saja. So bila pakai S ni, RPM dia akan duduk tinggi sikit lah. Tambah pula ada pedal shifter. Okay, dia ada 7 speed, 7 virtual speed. Okay lah, boleh macam acah-acah main gear sikit. Minyak pun sebenarnya tak kuat sangat. Boleh dapat lah lebih kurang 12 ke 13 km per liter tu tak susah, walaupun kereta besar kan. Lepas tu handling, macam kita ni kat jalan corner-corner sikit kan, dekat jambatan baru dekat Rawang ni, handling BR-V ni pun not bad. Tak rasa beza sangat macam Honda City ataupun Honda Jazz contohnya. Dan korang tak terlalu rasa MPV sangat lah. Kalau bawa Arus contohnya memang jelas lagi tinggi. Dan itulah handling macam ni corner-corner, korang taklah rasa gayat ke, rasa macam nak hilang cekaman ke, tak, masih lagi okey. Dan saya rasa sebenarnya kalau korang bawa penumpang penuh 5, 6, 7 orang pun, dia orang pun tak rasa sangat macam gayat ataupun terlalu laju. Lepas tu disebabkan model ni, ya betul, model ni memang dah agak lama juga dalam pasaran. Dah tak silap saya dah 4-5 tahun. Boleh nampak lah dia punya infotainment system dia ni macam agak ketinggalan sikit. Dengan colour dia pun bagi saya kurang menarik. Colour dia nampak agak monokrom. Dia biru-biru, hitam-hitam, kelabu putih macam tu. Macam Android Auto dengan Apple CarPlay tak ada. Yang ni mungkin korang upgrade sendiri lah nanti media untuk ada HDMI cable boleh masuk, Bluetooth, dengan USB port. Tu je lah. Suspension BR-V ni memang bagi saya memang sedap. Walaupun dia agak, cabin boleh dikatakan agak bising, suspension sedap. Korang rasa stable bawa laju. Tengok ambil corner, 100 kot ambil corner ni. Okey je. Tapi walaupun pakai tayar biasa yang bukan tayar macam tayar sports ke apa kan, tapi overall feel kereta tu, sebab dia punya suspension dan juga chassis tu sedap, steering pun sedap. Korang rasa macam agak terhubung dan korang akan tahu limit tayar tu. Korang boleh dapat rasa okey, tayar ni nak start understeer dah. Paparan meter dia pun sebenarnya agak jelas. Dia punya speedometer besar dekat tengah-tengah tu. Lepas tu RPM dekat kiri, belah kanan tu ada dia punya multi info display untuk macam-macam maklumat yang dia boleh paparkan lah. Jadi Honda BR-V ni akan terus laku ke? Saya rasa ya. Sebab kita kat Malaysia ni memang pemilik-pemilik kereta Malaysia ada minat lebih sikit, ataupun ada soft spot untuk jenama Honda di kalangan pemilik. Dan tak kurang jugalah sama dengan untuk kategori SUV ataupun MPV compact macam ni pun, saya tengok dia punya market ataupun persepsi pun lebih kurang sama juga. Dan minat ataupun sambutan yang ada pada BR-V ni saya rasa akan diteruskan juga dengan BR-V generasi terbaru yang akan datang nanti juga. Dan macam saya cakap tadi, pembeli-pembeli BR-V ni memang orang yang dia memang nakkan space ataupun ruang, tapi dia masih lagi
nakkan gaya yang muda. Sebab tu ada gaya-gaya yang agak agresif, sporty, dan paling penting bagi saya, dia punya pemanduan dia tak terlalu SUV ataupun MPV sangat. Masih rasa macam bawa kereta biasalah. Jadi itu saja untuk BRV kali ni. Nak tengok laporan lain juga, sudut tulisan, gambar-gambar galeri, pergi kat kita punya website engi.tv. Dan kalau korang dah tengok sampai ke hujung ni, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa subscribe sekali kalau belum, kan loceng sekali. Lepas tu share kat kawan-kawan yang siapa tengah mencari kenderaan macam ni bawah 100,000. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.